Assalamualaikum, salam sejahtera kepada para pelajar yang menonton video saya pada hari ini. Jadi hari ini saya nak bercakap tentang pembahagian markah mengikut topik bagi kertas fizik dalam dua sistem lah. Yang pertama sistem 2 semester SDS, kertas fizik kita SP015, dan yang kedua untuk sistem 4 semester SES, kod khusus fizik kita DP014. Saya akan bercakap berkenaan dengan dua-dua paper ni lah, pembagian markah mengikut topik. Jadi kita mulakan dulu dengan SP015. So dalam SP015 ni ada berapa topik yang kita pelajari? Ada 14. Semuanya 14 yang topik yang akan dan pelajar belajar, iaitu sepanjang semester ni 14 topik. Satu topik untuk tugasan dan 13 topik lagi untuk soalan lah dalam PSPM kita. So apakah 14 topik tu? Ini topik-topik dia. Disebabkan kita dah silibus kita ni belajar dalam bahasa Inggeris, jadi saya terpaksa bercakap title kita topik ni dalam bahasa Inggeris lah. Jadi agak bercampur lah bahasa saya, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. So minta maaf lah. Topik yang pertama is physical quantities and measurement. Topik yang kedua kinematics of linear motion. Topik yang ketiga momentum and impulse. Topik yang keempat forces. Topik yang kelima work, energy and power. Topik yang keenam circular motion. Topik yang ketujuh gravitation. Yang ke-8 rotation of rigid body. Yang ke-9 simple harmonic motion. Yang ke-10 mechanical and sound wave. Yang ke-11 deformation of solids. Topik 12 heat conduction and thermal expansion. Topik 13 gas laws and kinetic theory. Yang terakhir topik 14 thermodynamics. So daripada topik 1 sampai 14 ni, topik 8 adalah topik yang kita pilih untuk assignment ataupun tugasan kita lah, iaitu rotation of rigid body. So apakah markah dia, pembagian markah dia? Daripada 13 topik ni, sebab kita dah buang satu rotation of rigid body kan. Sekarang daripada 13 markah ni, inilah markah yang diperuntukkan untuk setiap topik. Yang pertama, topik 1 physical quantities and measurement 2 markah. Topik 2 kinematic of linear motion 10 markah. Topik 3 momentum and impulse 6 markah. Topik 4 forces 7 markah. Topik 5 work, energy and power 10 markah. Topik 6 circular motion 5 markah. Topik 7 gravitation 8 markah. Topik 9 simple harmonic motion 12 markah. Topik 10 mechanical and sound wave 16 markah. Topik 11 deformation of solids 4 markah. Topik 12 heat conduction and thermal expansion 6 markah. Topik 13 gas laws and kinetic theory 8 markah. Dan yang terakhir topik 14 thermodynamics 6 markah. So itu pembagian markah yang kita peruntukkan mengikut topik. Tapi student perlu ingatlah, pelajar perlu ingat bahawa markah ini boleh berubah bila-bila masa. So dia bukanlah tetap yang fix, memang exam exactly macam ni, tak adalah. Maksud dia ini hanya untuk pelajar mendapat gambaran awal mengikut pemberat setiap topik. Sebab kita ada banyak topik, 13 kan. Jadi macam pelajar nak tahulah kan, juga macam topik ni berapa pemberat yang ditanya. Kalau kita tengok kat sini pun topik 10 tu paling banyak lah kan, paling banyak pembagian. Sebab apa? Sebabnya topik ni memang banyak pun konsep fiziknya dan memang panjang. Sebab itulah markah dia banyak. Dan kalau tengok pun topik macam simple harmonic motion, topik 12, topik ni pun ramai yang pelajar selalu cakap susah kan. Jadi sebab tu markah dia pun banyak. Sebab banyak konsep kat situ. Itulah maksud dia. Tapi kalau tanya saya, macam mana nak mula? Sebab banyak sangat topik kan, nak belajar kat mana ni, mana satu. Kalau tanya penting tak penting, semua topik 13 topik ni memang penting. Semua kena belajar kalau nak skor dalam paper SP015 lah. Tapi untuk permulaan bagi pelajar yang tak tahu nak mula kat mana, tak tahu nak start kat mana untuk belajar ni, untuk skor dalam fizik ni, saya cadangkan beberapa topik ni untuk pelajar kuasai dahulu. Sebabnya topik-topik ni, satu, yang pertama reason dia sebab
konsep dia tak terlalu susah untuk difahami dan soalan-soalan dia pun tak terlalu susah untuk pelajar nak faham. Bila baca soalan tu boleh faham lah soalan kan, apa yang tahulah apa yang dia nak tanya, macam tu lah. Okay, so apakah chapter-chapter tu, topik tu? Okay, ini dia, saya sarankan 7 topik lah. Topik 2, topik 3, topik 4, topik 6, topik 7, topik 9 dan 12. Ini saya cadangkan untuk pelajar kuasai dahulu sebelum kuasai yang lain lah. Tapi kalau nak dapat A, memang semua kena score. Okay? Memang semua topik kena kuasai betul-betul. Cuma topik-topik ni untuk pelajar kuasai supaya sekurang-kurangnya lulus tu dah confirm genggam. Kita dah pasti dapat lulus, sebabnya ada 7 topik ni memang tak susah untuk nak kuasai dari segi konsep, dan juga soalannya pun tak terlalu sukar untuk pelajar faham. Okay? Tak adalah kata habis tu confirm senang ke? Tak ada. Soalan dia memang boleh jadi susah, boleh jadi senang, kita tak tahu. Okay, cumanya dari segi kefahaman nak menguasai tu tak terlalu ambil masa yang terlalu lama untuk menguasai ke-7-7 ni. Bagi pandangan saya lah. Okay, ni hanya pandangan peribadi saya, bukannya pandangan mutlak semua yang mengajar fizik. Tak ada, ni pandangan peribadi saya saja berdasarkan pengalaman saya. Ini yang saya cadangkan. Okey. So kita dah habis untuk SP05. Sekarang kita move on ke DP014 pula. Okay, untuk sistem 4 semester. Jadi siapa pelajar-pelajar yang 4 semester tu boleh dengar lah tentang topik ni pula. Okay, topik yang dipelajari untuk pelajar sistem 4 semester itu kod khusus DP014 ada tak banyak, ada 8 saja topik yang dipelajari sepanjang semester. Jadi daripada 8 ni, satu topik kita jadikan sebagai tugasan dan 7 lagi disoal dalam KSPM. Okay, jadi apakah topik-topik tu? Okay, ini dia, Introductions to Physics, Kinematics of Linear Motion, yang ketiga Momentum and Impulse, yang keempat Forces, yang kelima Work and Energy, yang keenam Circular Motion, yang ketujuh Rotation of Rigid Body, dan terakhir 8 Heat, Gas Law and Thermodynamics. Jadi topik yang kita ambil sebagai tugasan ataupun assignment kita adalah Work and Energy. Jadi kita buang satu topik ni, tak soal lah dalam exam, jadi ada baki 7. Okay, ini Introductions to Physics, 7.9 markah. Topik 2 Kinematics of Linear Motion 12.4. Topik 3 Momentum and Impulse 9 markah. Topik 4 Forces 12.4. Topik 6 Circular Motion 9 markah. Topik 7 Rotation of Rigid Body 12.4. Topik 8 yang terakhir Heat, Gas Law and Thermodynamics 16.9. Ni paling banyak lah pemberat dia, 16.9. Dan chapter ni pun paling panjang agak lah dari segi konsep, dan tempoh panjang topik tu pun agak banyak lah. Okay, ini pembagian markah. Jadi adakah pembagian markah dalam exam ni dia perpuluhan-perpuluhan macam ni? Tak ada lah, memang tak perpuluhan pun dalam exam. Habis tu kenapa bagi perpuluhan ni? Sebab nak kata tadi, sekali lagi, ini hanya pemberat saja. Okay, jadi dia pun boleh berubah-ubah. Maksud dia mungkin introduction to physics tu dalam exam dia tak bagi 7/9, dia bagi 7. Okey, kurang 1 kan. Okey, 1 markah tu pergi kat mana? Mungkin dia masuk kat Kinematics of Linear Motion, ataupun mungkin dia masuk dekat Forces. Jadi daripada 12.4 tu dia bertukarlah jadi 13, macam tu. So dia akan berubah-ubah lah. Jadi tak adalah tetap exactly tetap, tak adalah. Okey, tapi untuk cukup lah pelajar dapat gambaran bahawa pemberat itu, topik ni pemberat dia macam mana. Jadi kalau tanya penting ke tak penting, of course lah semua topik penting. Tapi nak mula kat mana kan? Okay, jangan risau. Ini cadangan-cadangan saya. Okay, nak mula topik mana? Ini dia. Okay, 4 topik yang saya pilih. Itu topik 2, Kinematics of Linear Motion, 12.4 markah. Topik 3, Momentum and Impulse, 9 markah. Topik 4, Forces, 12.4. Dengan last kali, topik 6, Circular Motion, 9 markah. Jadi total dia ni cukup. Kalau pelajar menguasai, dah membolehkan pelajar untuk mendapat paling kurang lulus lah. Okay, lulus berapa? 50% ataupun separuh markah daripada keseluruhan kertas. Itu lulus. So jadi nak lulus tu confirm boleh kalau kuasai beberapa topik yang saya cadangkan ni. Ini hanya cadangan, again sekali lagi, hanya cadangan peribadi saja. Okay, kalau tak terima pun tak ada masalah.
Okay, so ini cadangan saja. Okay, itu saja untuk perkongsian saya pada kali ini. Harapnya dapat membantu para pelajar lah bagi menghadapi peperiksaan yang bakal berlangsung. Jadi saya mengharap lepas ni saya boleh hasilkan lagi beberapa tips lah ataupun perkongsian pada pelajar dengan beberapa tips dalam video-video saya seterusnya. Jadi diharap pelajar yang mendengar boleh like, subscribe ataupun share video ni kalau membantu. Jadi insyaAllah saya akan upcoming with another videos berkenaan dengan tips-tips untuk membantu pelajar menguasai subjek fizik. Okay? Terima kasih. Bye.